Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak murid Cikgu Indah. Okey, hari ini cikgu akan mengajar tentang carta pi. Okey, carta pi ada dua jenis, iaitu berpasangan dan bertingkat. Okey, ciri-cirinya, untuk yang berpasangan, tempoh masa, iaitu sama ada tahun, bulan atau mungkin tarikh yang berbeza. Okey. Kemudian contohnya ada seperti tahun 2010 dan 2011. Hanya melibatkan dua tempoh masa sahaja. Okey. Yang kedua, jumlah keseluruhan setiap tahun adalah tidak sama. Okey, jumlah keseluruhannya adalah tidak sama. Iaitu ini A, jumlah A dan jumlah B adalah tidak sama. Okey. Yang ketiga, item yang sama bagi kedua-dua tahun. Maksudnya begini, apa yang item yang berada di sini, itemnya juga adalah sama di sini. Okey, contoh, katakanlah dia melibatkan berkaitan dengan negeri-negeri di Malaysia. Okey, maklumat di sini Perak, sini pun Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, semua sama. Okey, cuma nilai sahaja yang berbeza. Okey, kita pergi pula kepada carta pi bertingkat. Juga dikenali sebagai carta pi tong. Okey, ciri-cirinya, tempoh masa ada satu sahaja. Contoh, tahun 2010 sahaja. Itu sebab dia ada satu sahaja. Okey, hanya ada satu jumlah sahaja. Okey. Dan ketiga, itemnya adalah berbeza, iaitu ada dua item dalam satu tahun. Contoh, katakanlah tadi kita melibatkan tentang negara Malaysia. So, maklumat di atas ini adalah negeri-negeri di Malaysia. Maklumat di bawah ini, apa yang berkaitan dengan negeri tersebut? Mungkin dari segi pecahan pekerja-pekerja dalam Malaysia. Okey. Jelas? Okey, seterusnya kita lihat dari segi kata kunci. Bagaimana nak tahu soalan itu adalah berkaitan dengan carta. Okey, soalannya berdasarkan maklumat berikut. Bina carta yang sesuai. So, perkataannya mesti sebut carta. Okey, bila sebut carta, awak dalam kepala akan terus ingat carta ada dua jenis, iaitu carta berpasangan, bertingkat. So, ciri-ciri inilah yang membezakan apakah jenis carta tersebut. So, bila kata carta, automatik mesti tahu itu adalah carta pi. Okey, semasa membina jadual, maklumat yang mesti ada adalah nilai yang diberi, kemudian peratus, kemudian sudut. Ada juga nilai diberi ataupun mungkin ada maklumat yang diberi peratus. Jadi kita kena cari, lengkapkan ketiga-tiga maklumat tersebut. Okey. Bagaimana mengira peratus? Nilai bahagikan jumlah kali 100 sama dengan berapa peratus? Bagaimana kira sudut? Okey, nilai peratus ini terus kalikan dengan 3.6. Kenapa 3.6? Kalau ikut maklumat yang cara jalan yang panjang, nilai per jumlah kali dengan 360, dia panjang. So, kita tak nak macam tu, kita ringkaskan, mudahkan terus 3.6 sahaja. So, dapatlah nilai sudut. Faham pelajar? Okey, boleh respon selepas nota ini. Terima kasih.